Shalom, selamat pagi dan selamat kembali ke kebaktian online kita pada pagi ini. Dan seberharap kalian yang berada di rumah, berada dalam keadaan yang sehat, tidak kira di mana saja anda berada pada pagi ini, amen. Dan sekiranya anda bersama dengan saya pada pagi ini, apa kata kita mengambil masa ini untuk kita mendorong satu sama lain dengan menggunakan ruangan komen di bawah dan kita typekan, Shalom, Tuhan itu sangat baik. Typekan, Shalom, Tuhan itu sangat baik. Amen. Dan hari ini kita akan melihat dalam siri kobahan yang baru, iaitu tentang kebenaran oleh iman. Di buku Roma, surat Paulus kepada gereja di Roma mempunyai kesan yang sangat mendalam dalam sejarah gereja. Dan di dalamnya, Paulus menekankan Injil, di mana Tuhan memberikan peluang kepada semua orang yang dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Dan buku ini boleh diringkaskan dengan satu ungkapan di mana orang benar akan hidup dengan iman. Jadi pada pagi ini, mari kita bersama melihat dengan lebih teliti dan kita belajar bersama bagaimana ianya dapat diaplikasikan dalam hidup kita sendiri. Dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, marilah kita terus memberi kepada kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer online, Sarawak Pay ataupun melalui Duit Now QR. Dan senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera di paparan skrin anda. Dan pihak gereja sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada setiap pribadi anda yang tidak putus-putus memberi kepada kerajaan Tuhan. Manakala yang kedua adalah peringatan untuk kebaktian secara fizikal di gereja adalah bermula pada pukul 9.30 pagi dan kebaktian secara online adalah pada pukul 10.30 pagi. Dan sekian saja pengumuman untuk minggu ini dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, selamat pagi semua. Anda bersedia bersama saya memuji Tuhan pada pagi ini, amin. Mari kita terus siapkan hati kita, karena Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya ke dalam kamu dan saya, amin. Haleluya. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Raja segala raja. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Engkaulah Raja segala raja atas kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Tuhan pada hari ini Tuhan, biarkan Engkau terus mencurahkan roh Engkau Tuhan, memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan penyembuhan, memberikan Tuhan kemenangan atas setiap kehidupan kami. Memberikan kami roh yang baru Tuhan, roh yang membangkitkan Tuhan, roh yang memberikan kemenangan Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Bapak, ini kerinduan kami pada hari ini Tuhan, biar kehadirat Engkau terus memenuhi kami, memenuhi hati kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, terus dekat kepada Engkau Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Biarkan roh Engkau berhembus dalam hati kami, memberikan hembusan, memberikan kami penerobosan yang baru Tuhan.
hati kami Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan. Engkau berbicara kepada kami melalui firman Engkau Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, kehidupan yang baru Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan, hanya kami minta dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Shalom kepada saudara-saudari yang mengikuti kebaktian online bersama kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur anda dapat bersama kami di kebaktian online hari ini. Hari ini kita akan bermula dengan seri yang baru, iaitu tentang kebenaran oleh iman. Di buku Roma, surat Paulus kepada gereja di Roma mempunyai kesan yang mendalam dalam sejarah gereja. Di dalamnya, Paulus menekankan Injil, di mana Tuhan memberikan peluang kepada semua orang untuk dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Buku ini boleh diringkaskan dengan satu ungkapan: orang benar akan hidup dengan iman. Sebelum kita lihat topik hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami kebenaran-Mu melalui firman-Mu, agar mata kami akan terbuka untuk melihat kebenaran. Kami berdoa agar firman-Mu akan memberkati kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan mesej hari ini. Di dalam nama Yesus kami katakan amin. Amin. Hari ini kita ingin melihat tentang kegelapan hati manusia di dunia, yang dipetikkan dari Roma 1 ayat 18 sampai 32. Mari bersama-sama kita bacakan Roma 1 18 sampai 32. Sebab muka Allah nyata dari syurga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kerana apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, iaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka mengganti kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjala. Kerana itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk yang melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Kerana itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan nyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan kerana itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan kerana mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kerana pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisahan, tipu, muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ayat 31,
tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal balas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, iaitu bahawa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Saudara-saudari, Tuhan sangat murka dengan dosa di dunia. Dosa adalah apabila manusia menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan menciptakan dunia dan direncanakan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi apabila manusia tidak mengikuti kebenaran Tuhan, ia akan membawa kesan kepada dunia ini, dan akhirnya kesan dosa akan memusnahkan ciptaan Tuhan. Oleh itu, Tuhan sangat murka dengan dosa di dunia. Adakah itu menunjukkan anda bahawa Tuhan murka? Dan bagaimana ini bertentangan dengan kenyataan bahawa Tuhan adalah Maha Pengasih? Ya, Tuhan Maha Pengasih kepada mereka yang mengikuti jalan kebenarannya. Tetapi Tuhan juga Maha Adil yang akan menghukumkan mereka yang berdosa. Adakah kamu merasa keliru dan terkejut dengan pernyataan ini? Ya, kadang-kadang kita perlu disedarkan tentang kebenaran Tuhan agar kita dapat diselamatkan dari tipu muslihat iblis. Sebagai contoh, banyak yang menganggap merokok sebagai suatu yang macho atau menunjukkan kekelakian, dan banyak iklan yang mempromosikan rokok menyampaikan pesan bahawa seorang yang merokok ada gaya, ada mutu dan ada keunggulan. Betul kan? Tetapi apabila kajian dilakukan oleh pakar perubatan, mereka mendapati akibat merokok akan menjejaskan kesihatan kerana ia merosak paru-paru, malah dapat menyebabkan kanser. Itu sebabnya sekarang perusahaan yang menghasilkan dan menjual rokok menampakkan gambar paru-paru yang hitam, lidah yang ada kanser, agar tidak terlihat seperti menipu dan memberi pengetahuan akibat daripada merokok. Dan mereka yang membeli tahu akibatnya, dan jika masih mahu membeli juga, itu resiko yang perlu ditanggungkan sendiri. Tetapi walaupun begitu, masih ada banyak orang yang masih ketagih kepada merokok. Pada hari ini, kita ingin melihat dengan teliti tentang kegelapan di hati manusia yang menyebabkan Tuhan marah. Ada 3 perkara yang dapat kita lihat dari firman Tuhan tadi yang kita bacakan, dan bagaimana kegelapan hati manusia yang dibelenggukan oleh dosa. Yang pertama adalah menindas kebenaran di ayat 18 sampai 21. Kemurkaan Tuhan sangat nyata atas semua kefasikan dan kemurkaan manusia. Manusia yang dipenuhi kegelapan akan menindas kebenaran dengan kejahatan mereka. Ada yang akan mengajukan pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengar Injil? Bagaimana dengan orang-orang yang belum tahu tentang firman Allah? Jawapannya adalah bahawa Tuhan telah membuat dirinya dikenal bahkan sejak penciptaan. Sebagai contoh teori penciptaan, manusia menindas kebenaran dengan cuba menjelaskan bahawa tidak ada pencipta, bahawa kita wujud secara kebetulan dalam tempoh berjuta-juta tahun. Jika anda melihat bangunan, pasti anda berfikir bahawa ada orang yang mereka bentuk dan ada orang yang membangun bangunan tersebut. Jika seorang mengatakan bahawa bangunan itu dihasil dari timbunan batu bata, dan selepas berjuta-juta tahun batu bata menjadi bentuk bangunan tersebut secara kebetulan, anda pasti mengatakan, ya, tidak masuk akal. Betul kan? Pasti ada banyak orang yang terlibat dalam menciptakan bangunan tersebut. Betul? Bumi dan segala isinya
jauh lebih rumit daripada sebuah bangunan. Tetapi saintis menjelaskan kewujudan bumi dan segala isinya adalah kebetulan. Saudara-saudari, kerana dosa manusia menindas kebenaran, wujudnya pencipta alam semesta agar manusia dapat menghapuskan keberadaan Tuhan di bumi ini. Kerana jika ada Tuhan, maka kita harus bertanggungjawab kepada Tuhan, dan manusia tidak akan melakukan perkara sesuka hati mereka. Hati yang dipenuhi kegelapan membuat manusia tidak mahu memberi kemuliaan kepada Tuhan. Tidak ada sikap berterima kasih dan bersyukur seperti tertulis di ayat 21. Kerana walaupun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan dan tidak bersyukur kepadanya, tetapi pemikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Perkara yang kedua tentang kegelapan di hati ialah membuat berhala di ayat 22 sampai 31. Manusia diciptakan dengan hati yang menyembah, dan rencana mula-mula adalah bagi manusia untuk menyembah Tuhan. Tetapi kerana dosa, hati manusia menjadi gelap dan berpaling menyembah berhala. Apa yang manusia lakukan? Manusia menciptakan Tuhan-Tuhan dari ciptaan Tuhan, seperti binatang, pokok, tanah, burung dan lain-lain. Seperti bangsa Israel pada saat mereka kehilangan arah tuju, mereka membuat kebau daripada emas untuk disembah. Saudara-saudari, dapatkah kita lihat di sini? Semua Tuhan-Tuhan dan berhala yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Kerana kita menyembah ciptaan Dia, bahkan patung-patung yang menyerupai binatang, sedangkan Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi daripada binatang-binatang. Dan Tuhan mengatakan kepada Adam, "Kekuasalah atas segala binatang-binatang di bumi ini." Kenapa kita tidak menyembah Sang Pencipta, malah menyembah ciptaannya yang diciptakan oleh Tuhan bagi manusia? Ada 3 berhala yang mahu saya kongsikan. Satu adalah berhala-berhala fizikal di ayat 22 sampai 23. Iaitu patung-patung yang dipahat dari kayu atau batu, dan ada yang dibuat dari emas atau perak, dan banyak lagi yang merupai manusia, burung, haiwan, reptilia. Kita dapat melihat di museum berhala-berhala yang disembah oleh manusia pada masa purbakala. Dan pada masa ini, kita juga dapat lihat di kuil dan di tempat sembahyang. Namun selain itu, ada bentuk penyembahan berhala lain yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Di Efesius 5 ayat 5. Kerana ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cema atau orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Di Kolose 3 ayat 5. Kerana itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, iaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oleh itu, semuanya boleh menjadi berhala dalam hidup kita. Apa saja yang mengambil kedudukan dalam hati kita yang disebabkan oleh Tuhan ialah penyembahan berhala. Kedua adalah kekotoran seksual. Seks luar perkahwinan juga dapat menjadi berhala. Dalam ayat 24 sampai 27, Tuhan memberikan seksual sebagai hadiah untuk laki dan wanita dalam hubungan perkahwinan. Apa yang dilakukan di luar rancangan Tuhan berarti kita telah menyalahgunakan tujuannya yang semula.
juga termasuk percabulan dan hubungan di luar perkahwinan, dan juga hubungan seksual sesama jenis, lelaki dengan lelaki dan wanita dengan wanita. Ini juga adalah bentuk penyembahan berhala. Yang ketiga juga, bentuk penyembahan berhala adalah menyembah berhala lainnya. Seperti yang ditulis di ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisahan, tipu muslihat dan kefasikan. Ini mencerminkan keadaan hati manusia yang gelap. Perkara yang ketiga tentang hati yang gelap adalah mengikut keinginan sendiri yang didapatkan di ayat 24, 26 dan 28. Meskipun manusia memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tetapi hati manusia yang gelap kerana dosa menindas kebenaran, membuat berhala mereka sendiri. Oleh itu, dalam ayat-ayat ini disebutkan 3 kali Tuhan menyerahkannya kepada keinginan mereka. Perkataan Yunani yang digunakan untuk keinginan berdosa dalam ayat 24 ialah epithamia. Perkataan ini boleh diterjemahkan sebagai nafsu, keinginan atau kehendak. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 atau di 1 Petrus 1 ayat 14. Tetapi ia juga dapat diterjemahkan dalam secara positif, iaitu keinginan yang mendalam atau kerinduan, seperti di Lukas 22 ayat 15 atau Filipi 1:23. Dengan kata lain, keinginan yang sangat mendalam, di mana keinginan itu membuat seseorang menjadi tidak terkendali. Salah satu cara Tuhan mencurahkan mukanya kepada manusia adalah dengan menyerahkannya manusia kepada keinginan mereka. Saudara-saudari, melihat kegelapan hati manusia seperti yang dijelaskan oleh firman Tuhan di atas, kita menyadari bahawa manusia perlukan Injil di ayat 16-17, di mana dia mengatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Hati yang gelap memerlukan Injil yang terang. Manusia memerlukan keselamatan kerana kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan minggu hadapan tentang kuasa Injil Yesus Kristus. Kerana penyembuhan atas kemukaan Tuhan adalah Injil, yang adalah satu-satunya cara untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa yang membuat hati manusia menjadi gelap. Jawapannya ada di dalam Injil Yesus Kristus. Kita memerlukan Injil, amin. Dan kita perlu menerima Injil dengan iman, kerana setiap yang menerima Injil dibenarkan dengan iman. Kesimpulannya, saudara-saudari, kemukaan Allah disebabkan kerana hati manusia yang gelap, kerana dosa-dosa yang membelenggu dunia dan setiap kita. Hati yang gelap membuat manusia sesat dan kehilangan arah tuju, dan membuat manusia menindas kebenaran dan membuat berhala, sehingga Tuhan akhirnya menyerahkan manusia kepada keinginan daging mereka. Kerana upah dosa adalah maut, manusia layak dihukum dan menerima muka Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Namun Tuhan kita juga adalah Tuhan yang maha pengasih. Tuhan menyediakan jalan keluar dan membebaskan
pembebasan bagi manusia daripada muka Tuhan melalui Injil Yesus Kristus, sehingga mereka yang bertobat dan menerima Injil akan dibenarkan oleh iman dan hati mereka akan dibebaskan dari kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kami tidak mahu menindas kebenaran, tetapi kami ingin menerima kebenaran. Kami tidak mahu menyembah berhala-berhala, tetapi kami ingin menyembah-Mu sahaja. Dan kami tidak ingin mengikuti keinginan daging kami sendiri, tetapi kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dan pada hari ini, ajarlah kami supaya selalu setia kepada-Mu, supaya kehidupan kami dipenuhi dengan dapat dipakai untuk kebenaran. Dalam nama Yesus, amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kamu hari ini. Sila kongsikan dengan saudara-saudara dan kawan-kawanmu. Jumpa lagi di minggu hadapan. Ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku. Aku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin.